Nama saya Goh Hui Fong. Bagian saya adalah pengenalan, latar belakang, dan pernyataan masalah. Pertama, saya akan membentangkan pengenalan. Dalam tugasan ini, pengenalan adalah masyarakat merupakan sesuatu kelompok yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, dan agama yang berbeza. Hal ini telah menyebabkan pemumpunan kemajuan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini merupakan sesuatu cabaran yang berpanjang termasuk membentukkan keharmonian dan keamanan. Tugasan ini akan membincangkan tentang keresahan interasif kepada Persatuan Nasional Masyarakat. Kaum-kaum yang terdapat di Malaysia seperti orang Melayu, orang Cina dan orang India mempunyai perbezaan yang wujud dalam konteks kaum tersebut. Setiap kaum yang wujud di atas muka bumi ini semua yang menyuruhkan kepada kebaikan dan mencegahkan kemungkaran. Namun apa yang lebih penting ialah perbezaan interasif antara kaum menjadi keresahan kepada Persatuan Nasional Masyarakat. Selain itu, latar belakang tentang tugasan ini ialah interasif nasional adalah suatu elemen yang penting kepada sebuah masyarakat kerana ia akan menentukan sentimen perkauman yang boleh menghancurkan benteng perpaduan seperti peristiwa 513. Nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum haruslah dijunjung tinggi supaya dapat mengekalkan keharmonian kaum. Justru, semangat perpaduan ini haruslah dimumpul pada setiap rakyat Malaysia apabila mereka yang pada peringkat akan umbi supaya membinakan sebuah masyarakat yang aman dan damai. Oleh itu, siasatan awal perlu dijalankan bagi mendapatkan gambar untuk merangkakan strategi pembangunan negara Malaysia. Terdapat beberapa cabaran untuk mewujudkan kemajuan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai budaya dan tradisi yang berbeza. Sebagai langkah untuk mewujudkan sebuah masyarakat makmur, rakyat haruslah mengamalkan nilai bertolak langsung dan saling hormat dan menghormati, supaya dapat mengelakkan pergaduhan dan perselisihan di antara kaum. Di samping itu, pernyataan masalah tentang tugasan ini akan dibahagikan kepada 3 persoalan. Persoalan kajian pertama, bagi kajian ini adalah seperti apakah ada rasam terhadap berbagai kaum. Persoalan yang kedua adalah apakah kesan perubahan teknologi terhadap hubungan antara pelbagai kaum. Persoalan yang terakhir adalah apakah impak dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam nasional masyarakat. Nama saya Toh Imin, ingin membentangkan tentang objektif, kajian literatur, dan metodologi. Setiap kajian mestilah mempunyai hala tujuh, maklumat dan tujuan yang berfokus. Oleh itu, kajian ini yang kami buatkan akan memberi tumpuan kepada 3 objektif utama yang ingin dicapai. Yang pertama, ialah mengenal pasti atau resah terhadap pelbagai kaum. Yang kedua, ialah menganalisis kesan perubahan teknologi terhadap hubungan antara pelbagai kaum. Yang ketiga, ialah mengkaji impak dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam nasional masyarakat. Kajian literatur ialah kajian yang telah dibuat sebelum ini mengikut objektif sama ada daripada artikel atau jurnal dalam buku surat khabar dan lain-lain. Tunku Abdul Razak berkata, budaya dan antarabangsa yang diturun sejak sekian lama perlu disematkan kepada semua lapisan masyarakat dan kaum di negara ini. Selain itu, beliau juga berkata, rakyat harus berbangga kerana Malaysia, negara ini mempunyai kepelbagaian budaya dan antarabangsa daripada Melayu, India dan Cina. Berdasarkan maklumat daripada Astra Awani, kepelbagaian budaya dan antarabangsa mesti dihormati dan diselaraskan agar tidak ditelan di dalam zaman yang semakin kompleks ini. Menurut Bill Ballard Al-Gawar, media elektronik adalah sesuatu alatan teknologi yang berfungsi sebagai peralatan sosial untuk menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat. Selain itu, menurut Dr. Ahmad Zaharuddin, media elektronik seperti televisyen, radio, dan laman web dapat membantu menyebarkan maklumat kepada masyarakat tentang identiti sejarah, budaya, dan agama negara kita. Oleh itu, orang ramai dapat mengetahui dan memahami perbezaan antara satu sama lain. Seterusnya, kajian lepas menunjukkan hubungan harmoni antara kaum ini akan mengukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Keharmonian yang dibawa oleh perpaduan rakyat Malaysia juga merupakan satu keistimewaan dan menjadi tarikan pelapor asing untuk melapor di negara kita. Apabila negara bersatu, negara kita akan membangun negara dengan lebih lancar. Metodologi bermaksud pengetahuan tentang kaedah atau disiplin yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu kajian untuk mencapai maklumat tertentu. Kajian ini menggunakan metodologi secara perpustakaan sahaja. Ini termasuklah buku rujukan, surat khabar, artikel, kajian, dan jurnal. Buku rujukan ialah buku yang didedikasikan untuk mencari maklumat tentang makna perkataan, peristiwa, berita, fakta, butiran tempat, dan data. Berdasarkan perkara-perkara yang ingin dikajikan dalam tajuk ini, buku rujukan yang digunakan lebih berfokus kepada objektif kajian kami. Surat khabar yang digunakan dalam perjalanan kajian ini adalah surat khabar berita harian, sinar harian, dan bernama yang bertajuk berkaitan tentang perpaduan.
Artikel adalah karya tulis yang mengantongi pendapat tentang fakta, fenomena, data, dan peristimewa tertentu yang ditulis dalam bahasa ilmiah untuk mempengaruhi, mendidik, memahamkan, memujuk, dan menghiburkan pembaca. Kajian adalah usaha manusia untuk menggabungkan, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan melalui berbagai teknik penyelidikan. Jurnal boleh ditarifkan sebagai penerbitan atau jurnal berkala mengenai subjek, profesion, atau bidang tertentu. Kami telah memilih Jurnal Perpaduan 2019 untuk menjalankan kajian ini. Saya Tengku Naim Najah binti Tengku Mustafa. Saya akan membentangkan dapatan kajian kami dalam objektif 1 iaitu mengenal pasti adat Islam dari pelbagai kaum. Dalam kajian tempatan ini, saya memberikan tajuk saya kepada 4 bahagian, itu perayaan, kematian, kelahiran dan perkahwinan. Perayaan di dalam kaum Melayu tidak asing lagi adalah perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ia dimulakan, perayaan ini biasanya disambut pada 1 Syawal, iaitu selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka juga, kaum Melayu juga akan menggunakan solat sunat Aidilfitri secara berjemaah di masjid pada 1 Syawal dan mereka diharamkan untuk berpuasa pada 1 Syawal. Antara tradisi yang tidak akan pernah dilupakan di dalam perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah tradisi bermaaf-maafan dan serta berkunjung ke rumah sanak saudara. Seterusnya, adat perkahwinan di dalam kaum Melayu terbahagi kepada 5, iaitu marising, bertunang, malam bersanding, malam berinai dan menyambut menantu. Di dalam merisik, kaum lelaki akan datang ke rumah perempuan untuk memberi tanda ataupun merisik sama ada si wanita masih lagi bujang ataupun telah disunting dengan lelaki lain. Seterusnya adalah adat bertunang. Ia merupakan satu ikatan perkenalan yang dianjurkan oleh Islam sendiri di dalam kaum Melayu. Dan seterusnya adalah malam meniti inai. Malam meniti inai adalah dilakukan selepas akad nikah dilangsungkan. Okey, di dalam adat Melayu juga, setelah fasa bertunang, mereka akan diijab kabulkan oleh wali si wanita dan seterusnya malam meniti inai pula berlangsung. Okey, malam meniti inai ini adalah di mana mereka akan ditepung tawarkan oleh sanak saudara yang hadir dan di malam itu juga mereka akan mengadakan jamuan secara kecil-kecilan di dalam sanak saudara mereka sendiri. Seterusnya adalah fasa bersanding di mana pengantin baru yang ini mempelai raja sehari kita akan diarak ke pelamin dan mereka akan ditepung tawar oleh sanak saudara yang hadir. Seterusnya adalah setelah selesai di bahagian pihak wanita, fasa menyambut menantu di pihak lelaki akan diadakan, iaitu sama saja seperti persandingan di pihak wanita. Seterusnya adalah adat kelahiran di dalam kaum Melayu. Adat kelahiran di dalam kaum Melayu terbahagi kepada sebelum kelahiran dan selepas kelahiran. Sebelum kelahiran biasanya tradisi kaum Melayu adalah adat melenggang perut si ibu pada usia kandungan 7 bulan. Di dalam tradisi ini adalah untuk menentukan sama ada untuk mengira sama ada bulan yang dikira kandungan ibu tu adalah tepat ataupun tidak seperti mana kiraan mereka, dan seterusnya adalah untuk menentukan ataupun menilik sama ada bayi yang dikandung itu adalah lelaki ataupun perempuan. Dan seterusnya adalah selepas kelahiran, si bidan akan memotong tali pusat si ibu, tali pusat si bayi, maafkan saya. Dan seterusnya upacara tahnik sekaligus memberikan nama kepada si bayi selepas 7 hari. Seterusnya adalah fasa kematian. Fasa kematian di dalam kaum Melayu adalah tidak asing lagi, akan berpandukan kepada ajaran Islam iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan fasa kematian ini jenazah akan diuruskan mengikut panduan Islam. Antaranya adalah memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, solat jenazah, fasa pengubiman dan seterusnya adalah tahlil. Seterusnya di dalam kaum Cina. Perayaan kaum Cina adalah tidak asing lagi, iaitu sambutan Tahun Baharu Cina. Ia merupakan sambutan yang akan disambut oleh kaum Cina mengikut kalender Cina sendiri yang biasanya akan disambut selama 15 hari. Hari-hari bermakna di dalam perayaan Cina adalah hari ke-7, ke-9 dan hari ke-15. Hari ke-15 merupakan hari di mana hari Cagong Meng, mereka akan menghantar dewa-dewa mereka pulang ke kayangan. Seterusnya adat perkahwinan di dalam kaum Cina. Ia hampir sahaja dengan kaum Melayu, iaitu merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Ada sedikit kelainan di sini, iaitu
Di dalam adat kaum Cina, meminang merupakan proses di mana mereka membincangkan tentang jumlah mas kahwin, jumlah perbelanjaan yang akan dikenakan sepanjang majlis perkahwinan, dan si lelaki tidak akan sekali-kali meminta untuk pengurangan di dalam tersebut kerana menjaga maruah keluarga mereka, kerana kaum Cina ini terkenal dengan dalam mengekalkan maruah keluarga mereka dan memartabatkan nama mereka. Seterusnya, majlis terkenal adalah majlis di mana mereka akan saling bertukar cincin sehinggalah menjelang majlis perkahwinan mereka. Iaitu mereka juga akan diarahkan ke pelaminan dan akan membakar wang kertas serta menandatangani sebuah kertas yang mengesahkan mereka adalah suami dan isteri. Seterusnya, adat kelahiran di dalam kaum Cina. Kaum Cina amat menitik beratkan dalam adat kelahirannya itu mereka juga mempunyai kepercayaan sendiri, seperti sebarang perabot di dalam bilik si ibu tidak boleh dialih, terutamanya katil, dan tidak boleh menebuk dinding di dalam bilik si ibu seperti memaku ataupun sepertinya. Seterusnya adalah adat kematian. Kaum Cina akan membersihkan si mati dan menyolek wajah si mati sebagai solekan terakhir dan mandian terakhir oleh mereka. Dan seterusnya si mati akan diarakkan dengan lagu-lagu tradisi kaum Cina sendiri sehinggalah sampai ke tanah perkuburan ini. Di kaum India, perayaan di dalam kaum India adalah tidak asing lagi adalah Deepavali, yang ini dikenali juga sebagai Pesta Cahaya. Pesta Cahaya adalah merupakan antara salah satu ada tradisi kaum India yang membawa kepada peringatan kepada raja yang pernah menindas rakyatnya, dan seterusnya ada penyelamat yang telah membunuh raja tersebut, dan sebelum raja tersebut mati, raja tersebut mengarahkan manusia untuk saling membuat baik kepada manusia yang lain dan menghindari godaan syaitan dan iblis yang membawa manusia kepada kejahatan. Seterusnya, terdapat juga beberapa perayaan lain bagi kaum India, iaitu Thaipusam, Thaipungko dan sebagainya. Seterusnya, adat perkahwinan di dalam kaum India adalah seperti merisik kunjungan ke rumah pengantin perempuan, prosedi ikat janji Nicayam, adat parisam, adat muku takai dan upacara kangganam. Mereka pasal-pasal tersebut mempunyai adat yang tersendiri dan mempunyai makna yang tersendiri. Seterusnya adalah adat kelahiran di dalam kaum India. Antaranya adalah menghantar untuk memberitahu kelahiran. Mereka akan di dalam adat kelahiran kaum India akan menghantar sepucuk surat kepada sanak saudara mereka untuk menandakan memberitahu tentang kelahiran bayi mereka. Tetapi ianya agak sudah memandangkan teknologi sekarang semakin bergerak, mereka kini menggunakan adat seperti menghantar mesej ataupun hanya menelefon. Seterusnya, ke hari ke-16 kelahiran, keluarga dianggap tidak suci, maka mereka tidak akan pergi ke kuil untuk sembahyang. Seterusnya, penamaan bayi pada hari ke-16. Penamaan bayi juga akan diberikan pada hari ke-16. Nama juga dipilih berdasarkan takwin Hindu dan bintang dari kelahiran anak tersebut. Seterusnya, dalam adat kaum India, iaitu dalam adat kematian, mereka tidak mempunyai istilah kematian, tetapi adalah istilah kelahiran semula. Okey, masyarakat kaum si mati akan dibakar dan dikebumikan oleh ahli keluarganya, dan mereka akan menganggap bahawa seseorang akan lahir daripada ruh si mati. Seterusnya adalah pengurusan jenazah di dalam kaum India adalah berbeza mengikut jantina, dan untuk pengetahuan semua, tempoh berkabung bagi kaum India adalah selama setahun, dan ada bilangan bulan yang tertentu mengikut kaum keluarga tersendiri. Kesan perubahan teknologi terhadap interaksi pelbagai kaum. Pada era modernisasi ini, teknologi semakin canggih dan maju dari semasa ke semasa. Perkara ini memberi kesan yang besar kepada ekonomi, sosial, masyarakat dalam sesebuah negara. Ini termasuklah kesan yang positif dan negatif. Dari sudut positif, perubahan teknologi yang semakin canggih ini, maklumat yang baik seperti dakwah Islam dan adat resam agama lain dapat disebarkan melalui laman-laman sesama. Maklumat yang baik dan cerdas dapat menambahkan kefahaman mengenai dunia, budaya dan sosial masyarakat yang berlainan bangsa. Hal ini membolehkan perpaduan antara kaum terjalin kerana masyarakat dapat memahami dan belajar untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan sesama bangsa. Namun begitu, terdapat juga dari sudut negatif, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengambil kesempatan untuk memecah belahkan perpaduan kaum dengan menyebarkan berita palsu yang menyentuh sensitiviti kaum. Dan akhirnya, perkara ini akan menimbulkan prejudis dan menyentuh perasaan kaum lain. Perkara ini akan membawa kepada pergaduhan dan hilang sifat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Beralih kepada impak dalam mengeratkan perpaduan kaum, masyarakat maju Malaysia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum, budaya dan agama. Perkara ini menjadi faktor cabaran bagi menguruskan kemajmukan sosial dalam masyarakat Malaysia.
Cabaran itu wujud dalam beberapa aspek iaitu keharmonian, keamanan dan interaksi positif. Antara impak dalam mengeratkan perpaduan kaum adalah masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama dan adat resam di Malaysia. Masyarakat akan berasa lebih yakin untuk mengenali budaya lain sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang harmoni kerana dapat mengetahui dan mendalami adat resam kaum yang lain. Perkara ini akan menjamin kesepakatan dalam perbincangan dan tidak akan wujudnya ketidaksefahaman antara pelbagai kaum. Selain itu, perpaduan kaum yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia dapat menarik minat perancang asing untuk mengunjungi Malaysia. Ini kerana warga asing akan tertarik untuk mengenali lebih lanjut mengenai masyarakat berbilang kaum di negara kita, sekaligus mereka akan dapat memahami adat resam pelbagai bangsa. Tambahan pula, kemasukan pelancong asing di negara Malaysia akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Seterusnya, ini juga akan menarik minat pelabur asing untuk yakin dan berani melabur di negara Malaysia. Kestabilan politik dan perancangan kerajaan yang mesra pelanggan menjadi faktor tarikan pelabur ke sini. Kestabilan politik negara ini adalah hasil daripada masyarakat harmoni tanpa persengketaan yang telah mewujudkan perpaduan kaum. Ini seterusnya akan mengukuhkan lagi ekonomi negara dan akan meningkatkan imej negara ke pesada dunia. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap dari kehidupan masyarakat. Hal ini kerana interaksi juga merupakan salah satu cara untuk mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum. Antara cadangannya, dengan menyatukan institusi dari pendidikan rendah. Ini kerana Malaysia mempunyai sistem sekolah vernacular yang terdiri daripada sekolah kebangsaan, sekolah jenis Cina dan sekolah jenis Tamil. Perbezaan ini mempengaruhi perpaduan dalam kalangan kanak-kanak dan mewujudkan jurang pendidikan antara mereka kerana pelaksanaan kurikulum bersama yang tidak konsisten. Oleh itu, bagi menyatupadukan mereka, pihak kerajaan hendaklah melaksanakan sistem pendidikan yang selaras tanpa mengira bangsa dan latar belakang dengan mewujudkan satu sistem persekolahan sahaja yang menggunakan satu bahasa pengantar dan kurikulum yang seragam. Secara tidak langsung, mereka akan berinteraksi, bergaul dan melahirkan kesefahaman antara mereka dan dapat mengadaptasikan diri dengan menerima budaya etnik yang berlainan. Ini kerana pendidikan merupakan program sepanjang hayat yang perlu dititik beratkan bagi melahirkan semangat perpaduan antara kaum. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari lepungnya. Seterusnya adalah program latihan khidmat negara iaitu PLKN. Ia bukan sahaja menumpukan kepada elemen mempertahankan diri namun dapat memberi semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Program ini melibatkan latihan fizikal seperti berkawat dan pertolongan cemas. Lain itu, ia melibatkan pelbagai kaum yang mampu memperkukuhkan integrasi nasional kerana mereka menjalankan aktiviti bersama yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim dan interaksi yang baik. Selain itu, cadangan ini mampu dilakukan oleh pihak kerajaan iaitu penganjuran rumah terbuka. Hal ini mampu mengekalkan tradisi kaum Indonesia kerana apabila mereka disatukan di bawah satu bumbung, interaksi dapat dilakukan antara mereka dan silaturahim dapat diwujudkan. Selain itu, meraihkan perayaan merupakan aktiviti masyarakat negara kita sepanjang tahun yang mempunyai berbilang kaum. Dengan penganjuran rumah terbuka, pelbagai kaum akan menghadiri untuk menyambut perayaan walaupun tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum tersebut. Amalan ini sememangnya mampu mempelajari dan memahami budaya kaum lain dengan mengenali pelbagai jenis juadah dan adat dalam perayaan tersebut. Hal ini kerana setiap perayaan mempunyai corak atau cara sambutan yang berbeza. Antara makanan atau juadah yang menjadi kebiasaan musim perayaan mengikut kaum Melayu adalah ketupat, rendang dan kuih semperit. Bagi kaum Cina adalah kuih pakul dan yisang. Bagi kaum India adalah muruku dan ulun di badai. Perayaan ini merupakan aktiviti ziarah menzarahi yang mampu meningkatkan hubungan interaksi antara kaum dan mewujudkan tradisi bangsa dan terus kukuh dan harmoni. Perayaan ini merupakan aktiviti ziarah menzarahi yang mampu meningkatkan hubungan dan interaksi antara kaum yang menyebabkan tradisi bangsa terus kukuh dan harmoni. Seterusnya adalah mengadakan gotong royong. Aktiviti ini merupakan salah satu cara untuk rakyat Malaysia berinteraksi dan tolong-menolong antara satu sama lain walaupun terdiri daripada pelbagai kaum. Amalan ini sememangnya gaya hidup sihat yang perlu dilakukan bersama selain dapat membersihkan kawasan, malah dapat membentuk masyarakat kondusif dan memupuk nilai dalam kehidupan. Ini kerana ia merupakan aktiviti pembersihan yang memerlukan semangat kerjasama yang dipupuk di dalam anggota masyarakat untuk menceriakan kawasan setempat.
Aktiviti ini juga sering disertai oleh segenap lapisan masyarakat, tidak kira bangsa dan umur. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kesimpulan, Malaysia telah mencapai era pembangunan negara. Oleh itu, ia menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam perpaduan. Dengan itu, negara kita amat menitik beratkan kesatuan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama bagi mencapai rangka kemakmuran 2030. Seterus itu, pelbagai cadangan telah diberikan bagi membolehkan kerajaan dan rakyat mengorak langkah untuk membina kemajuan bukan sahaja dalam sektor politik dan ekonomi, malah dalam sektor sosial negara yang mempunyai pelbagai perspektif masyarakat.